Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Azhar bin Jerus, pelajar ijazah sarjana muda Sains Perubatan dan Kesihatan OUM Alor Perlis. Hari ini saya tugaskan untuk membentangkan satu case study ataupun case presentation berkaitan dengan penjagaan pesakit politrauma di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Bahia. Subjek ini merupakan subjek praktikal di Jabatan Kecemasan bagi semester September 2020. Definisi politrauma. Menurut David 2012, politrauma merupakan satu keadaan yang mana pesakit mengalami dua atau lebih kecederaan. Trauma pelbagai organ dan tisu bermaksud di sini pesakit yang mengalami politrauma ni dia mengalami kepatahan, kecederaan yang melibatkan lebih daripada satu organ. Contoh, pesakit mengalami kepatahan tulang paha, pada masa yang sama dia mengalami kecederaan pada bahagian kepala. Itu dimaksudkan dengan definisi politrauma ni. Okey. Saya ditugaskan untuk melakukan satu kes di pengurusan pesakit di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Bahia, Kedah. Kes yang saya pilih hari ini adalah kes politrauma yang melibatkan seorang pelajar lelaki berumur 16 tahun, Melayu lah. Pesakit datang ke Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan aduan mengalami sawan selepas mengalami kemalangan jalan raya. Pesakit dibawa oleh waris ke hospital, mengatakan dia sampai dekat Jabatan Kecemasan, bagi tahu dekat petugas kesihatan di triage, mengatakan anak dia mengalami sawan lah. Pegawai yang bertugas dia pergi ke kereta pesakit itu dan melihat keadaan pesakit memang tengah sawan lah. Sejarah penyakit ini, pesakit ini dia mengalami kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal. Dia penunggang motosikal dengan kereta lah. Pesakit masa sampai itu keadaan tidak sedarkan diri dan mengalami luka terhiris di bahagian badan. Sejarah penyakit perubatan, pesakit tidak mengalami sebarang penyakit berkaitan dengan masalah perubatan ataupun pembedahan. Pesakit juga tak mengalami sebarang alahan terhadap ubat ataupun makanan sepanjang sebelum-sebelum ni lah. Dan secara sosial, pesakit merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik dan dia tidak merokok. Pesakit juga tidak mempunyai kontak rapat dengan positif kes COVID-19 lah. Okey, tanda-tanda berita pesakit masa pesakit datang ke Jabatan Kecemasan, tekanan darah pesakit 90/53 lah, agak rendah, dan kadar nadi 145. Kadar nadi pesakit 145 disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak menyebabkan kadar nadi pun meningkat. Dan kadar pernafasan pesakit pada masa dia datang ke Jabatan Kecemasan 7 per minit, dan suhu pesakit 36.7 darjah Celsius. Suhu ni disebabkan pesakit dah nak sampai ke tahap hipotermia. Sebab tu suhu dia semakin di bawah 37 lah, dan DST blood sugar masa tu 5.6, GCS pesakit I1/2, motor 2. GCS pada masa pesakit datang ke Jabatan Kecemasan 5/15. Okay, di Jabatan Kecemasan semasa pesakit dibawa ke depan triage tu, dilihat oleh pegawai yang triage dan membawa pesakit masuk ke Jabatan Kecemasan. Kita lakukan primary survey lah terhadap pesakit. Okay, disebabkan pesakit datang dengan kenderaan sendiri dibawa oleh waris, kita lakukan danger lah. Kita tengok dia punya sekeliling, kita alihkan pesakit daripada dalam kereta ke luar kereta ke atas katil hospital. Lepas tu kita lakukan respon ataupun kita nilai tahap kesedaran pesakit dengan menepuk bahu pesakit dan memanggil nama pesakit. Pada masa tersebut pesakit memang tak sedarkan dirilah dan dia tak respon kepada perawat yang sedang memanggilnya. Kita lakukan pemeriksaan airway di dalam Jabatan Kecemasan. Kita tolak pesakit daripada triage ke zon merah lah di hospital, lakukan pemeriksaan airway. Kita tengok sebarang penyekatan bahagian saluran pernafasan. Kita tengok sama ada pesakit ada cecair dalam mulut ataupun gigi patah ataupun sebarang benda asing lah. Kalau ada masa tu kita cuba untuk keluarkan benda asing untuk
melancarkan dia punya saluran pernafasan. Sebenarnya kita pasang sebagai collar kepada pesakit. Kita pasang sebagai collar ni tujuan dia untuk kita nak protect, nak lindung dia punya tulang sebagai dia ni kan elok daripada patah ataupun komplikasi yang lebih teruk. Lepas tu kita lakukan pemeriksaan terhadap pernafasan ataupun breathing dengan ventilation lah. Yang ni kita lakukan IPPA kepada pesakit. Inspection, palpation, percussion kan, auscultation. Inspection, kita buka baju pesakit di dapatan kecemasan tu, kita cek sebarang kesan lebam di bahagian dada ataupun dia punya pernafasan sama ada simetri ataupun tidak. Lepas tu kita tengok dia punya kita palpate dia, tengok sebarang ada kesan luka ke apa benda semua tu, dan kita buat percussion, kita tengok dia punya abnormal sebelah kanan dan sebelah kiri ataupun normal ke tak normal, dia punya bunyi dekat itu. Semasa kita percuss tu sama ada hyperresonant ke dullness ke. Hyperresonant ni maksud kandungan udara dalam kaki-kaki ataupun paru-paru lalu tinggi lah, banyak. Lepas tu kita lakukan ventilation sebab pesakit datang dengan keadaan pernafasannya 7 per minit, jadi di bawah paras normal. Maksudnya pesakit mengalami hypoxia ataupun kekurangan oksigen menyebabkan dia susah untuk bernafas ataupun sebarang airway obstruction. Jadi kita terpaksa memberi bantuan awal kepada pesakit seperti alat pernafasan, kita bagi oksigen kepada pesakit. Lepas tu kita lakukan circulation ataupun hemorrhage control. Maksud kita nilai dia punya capillary leakage time dia, kita check dia punya sebarang pendarahan yang berlaku, kita check dia punya tanda vital semua tu lah. Lepas tu kita lakukan severity dengan neurological status. Maksudnya di sini kita nilai dia punya DCS patient. DCS patient ni kita tengok sama ada dia punya penuh ataupun tak penuh pergerakan dia dari segi respon terhadap kita. Lepas tu kita buat exposure ataupun environment control. Maksud exposure environment control ni kita buka daripada atas ke bawah, kita check daripada kepala hingga ke kaki sebarang keknolan, dan kita nak mencari juga dia punya sebelum kita nak pergi ke dia punya secondary survey. Dan environment control ni patient yang polytrauma ni dia menyebabkan kehilangan darah yang banyak. Bila kehilangan darah yang banyak, dia berisiko ataupun peluang untuk dapat hypothermia adalah tinggi. Bermaksud di sini suhu badan dia boleh menurun dengan mendadak. Jadi untuk mengelak pasien mendapat komplikasi hypothermia, kita berikan pesakit selimut ataupun blanket lah, warm blanket untuk menjaga dia punya suhu badan. Okey, sepanjang di jabatan kecemasan, untuk kes polytrauma ni ada beberapa jenis penyiasatan lah ataupun ujian makmal yang kita lakukan terhadap pesakit. Yang pertama adalah ujian dari segi radiologi. Radiologi ni melibatkan chest x-ray. Kita buat chest x-ray, kita nak tengok dia punya paru-paru dia ada apa, ada abnormal ke bahagian dada ataupun tidak. Okay, semasa kita buat ujian chest x-ray ni, kita nampak ada left ataupun di bahagian paru-paru sebelah kiri pesakit dia mengalami tension pneumothorax. Dan di bahagian lain pula kita buat juga tempat-tempat yang ada deformity ataupun keabnormalan pada bahagian tulang lah. Terdapat penemuan berlakunya kepatahan di bahagian mid shaft of femur lah, tulang femur dia. Lepas tu kita lakukan CT scan. CT scan ni untuk ujian radiologi, kita nak tengok dia punya kepala. Tujuan kita buat CT scan ni sebab pesakit datang ke jabatan kecemasan dalam keadaan sawan. Sawan ni kalau selepas kemalangan ataupun trauma, apa yang kita risau, takut dia punya bahagian kepala sama ada berlaku pendarahan ke tidak. Jadi kita buat ujian CT scan, penemuan daripada CT scan kita nampak traumatic brain injury di bahagian SDH lah, subdural hemorrhage patient. Lepas tu kita buat fast scan sebab masa kita buat pemeriksaan ke atas pesakit tadi, kita nampak berlakunya kesan lebam di bahagian abdomen patient. Jadi kesan lebam tu mungkin disebabkan oleh terkena objek yang tumpul semasa kemalangan, sama ada cermin kereta, pintu kereta ataupun keadaan jalan semasa dia kemalangan tu lah. Jadi semasa kita buat fast scan tu, memang kita nampak ada macam free fluid dekat bahagian splenorenal tu.
Di bahagian spirulina tu memang nampak ada sikit dia punya cecair tu yang menyebabkan pesakit mengalami pendarahan lah dalam perut, mungkin disebabkan oleh luka ataupun objek yang tumpul lah. Selain pada radiologi investigasi, kita buat juga penyiasatan makmal. Penyiasatan makmal ni menyebabkan kita ambil darah pesakit lah. Darah yang kita ambil di Jabatan Kecemasan ialah darah FBC lah, full blood count. Kita nampak dia punya total white cell dia memang normal 10.2, hematokrit dia 40.65, platelet dia 260. Tetapi kita dapat penemuan dia punya hemoglobin 4.6. Bermaksud di sini 4.6 tu hemoglobin dia di bawah paras normal. Disebabkan oleh pendarahan yang banyak yang berlaku lah ke atas pesakit. Pada masa yang sama kita juga ambil dia punya darah arterial blood gases lah, ABG, dan penemuan yang kita dapat ini abnormal adalah PO2 dia 60. Bermaksud di bawah paras normal. Maksudnya pesakit ni tadi dia mengalami pernafasan yang di bawah paras normal 7 per minit. Mungkin disebabkan oleh itu dia punya oksigen semakin berkurang lah. Jadi kita menunggu kat sini nampak seperti respiratory acidosis lah. Untuk penyiasatan lah. Penyiasatan ni ni yang kita lakukan di Jabatan Kecemasan untuk kita nak dapat keputusan segera untuk kita membuat diagnos ataupun diagnosis tepat kepada pesakit. Okey, melalui tanda-tanda klinikal dan pemeriksaan makmal atau ujian makmal ataupun ujian radiologi yang kita lakukan ke atas pesakit, pelbagai diagnosa yang mungkin kita dapat melalui keadaan pesakit lah. Antaranya pesakit berkemungkinan untuk dapat hemotoraks. Hemotoraks bermaksud pendarahan di bahagian kaviti pleural atau paru-paru. Pesakit juga berisiko untuk mendapat cardiac tamponade disebabkan oleh high mechanism impact lah. Maksudnya masa dia accident ni memang hentakan yang kuat, dan pesakit juga berisiko untuk dapat kepatahan tulang pelvik sebab pesakit selepas accident tu diberitahu oleh warisnya dia jatuh memang dekat dengan kawasan yang batu lah, dan pesakit juga mungkin boleh dapat kepatahan tulang radis anal bone fracture disebabkan masa sampai tu memang nampak lah abnormal ataupun deformity ataupun kecacatan pada bahagian dia punya tulang anal dia lah, seperti bengkok ataupun bengkok itulah. Lepas tu pesakit juga berisiko untuk dapat tracheal injury disebabkan pernafasan yang abnormal dan kecederaan pada bahagian dada. Melalui diagnosa semua ni, setelah kita dapat ujian makmal dan ujian radiologi, kita mendiagnos pesakit, membuat diagnosis tepat pada pesakit adalah kemalangan jalan raya yang tulis MBA, motor vehicle score, substitute traumatic brain injury TBI, intra-abdominal bleeding, tension pneumothorax, close fracture over right mid shaft of femur, dan multiple abrasion wound. Okey. Selepas kita dah buat rawatan diagnosa ke atas pesakit, jadi kita perlu intervensi politrauma lah, intervensi ke atas pesakit. Yang pertama kita buat rawatan amlah, kita posisi pesakit di atas katil dalam keadaan baringlah supine. Lepas tu kita lakukan pemeriksaan tanda vital kepada pesakit seperti tekanan darah, pulse rate, kadar nadi, suhu, pain score, dan dia punya pernafasan lah, kadar pernafasan. Pesakit yang macam ni kita tak boleh nak access dia punya pain score sebab pesakit datang keadaan tak sedarkan diri. Lepas tu kita lakukan rawatan simptomatik, kita bagi oksigen kepada pesakit sebab pesakit bernafas dalam keadaan tidak normal di bawah paras normal. Kita lakukan pemasangan branula ataupun dan cervical collar. Kita lakukan pemberian cecair resusitasi sebab pesakit mengalami pendarahan yang banyak di dalam dan di luar, menyebabkan kalau lambat kita bagi fluid resusitasi ataupun cecair resusitasi ni boleh menyebabkan pesakit mendapat hypovolemic shock. Jadi kita lakukan pemasangan splint ke atas anggota yang abnormal lah. Kita lakukan rawatan spesifik rapid sequence intubasi lah, intubation. Bermaksud kat sini kita 7P, kita pre-oxygen, kita preparation, sedia, kita cek semua lah barang, kita peralatan intubasi untuk kita lakukan intubasi pada pesakit. Tujuan untuk
nak elak pesakit daripada pertama buruk lah nafas nada, nak bagi bantuan machine. Lepas tu kita bagi pemberian ubat seperti IV diazepam 5 mg per ml per kg untuk pesakit yang mengalami, sebab pesakit tu dia tadi sawan, jadi kita bagi diazepam untuk nak menghentikan dia punya keadaan sawan tu. Lepas tu kita bagi IV sedation midazolam 25 hingga 75 mg, dan kita juga bagi IV saxametonium 50 mg per ml untuk pesakit sebelum kita nak lakukan intubasi ataupun intubation lah. Tujuan kita bagi saxametonium sebab dia short acting. Kalau kita ada dua lah, kita boleh bagi saxametonium ataupun kita boleh bagi rocuronium 600 mcg per kg. Sebab kita bagi saxametonium, kita nak mengelak daripada masa kita nak lakukan intubasi tu, takut pesakit mengalami, kita panggil difficult intubation ataupun short neck ke apa. Bila kita dah bagi ubat tu, kita kena baking ataupun bagi oksigen yang lama pada pesakit, dan susah lah untuk nak urus seterusnya tu. Jadi kita bagi IM-ATT 0.5 mg untuk call lah. Lepas tu doktor ataupun pegawai perubatan akan melakukan prosedur underwater seal sebab pasien mengalami tension pneumotorax. Kita nak kurangkan dia punya sebarang komplikasi sebab pesakit datang ke jabatan kecemasan dalam keadaan tidak stabil. Jadi underwater seal penting untuk kita nak keluarkan udara yang lebih lah. Lepas tu pakar perubatan kecemasan akan mengaktifkan pemberian massive transfusion protokol MTP sebab pesakit dalam keadaan hypovolemic shock dan politrauma lah, pendarahan yang banyak. Pakar perubatan juga akan rujuk pesakit ni kepada pakar pembedahan untuk lakukan prosedur laparotomi dan craniotomy sebab pesakit mengalami pendarahan di bahagian kepala dan bahagian perut lah. Penjagaan kejururawatan dilakukan di jabatan kecemasan oleh BPP ataupun jururawat. Kita akan lakukan cucian luka. Setelah kita dah buat semua prosedur ke atas pesakit, kita lakukan cucian luka. Luka-luka dia tu kita buat pemantauan tanda vital 4 jam sekali ataupun 2 jam sekali. Kita lakukan pemasangan tube makan, rice tube ataupun tube kencing lah, CBD. Itu kita monitor dia punya IO chart ataupun catat input output. Lepas tu catat input dan output kita kena pantau, tidak masalah. Okey, apa itu massive transfusion protocol MTP? MTP merupakan satu kaedah transfusi yang digunakan bagi mengganggu proses literaria, iaitu hipotermia, acidosis dan koagulopati. MTP ini juga merupakan satu prosedur yang digunakan di jabatan kecemasan dan trauma bagi kes politrauma. Tak semua kes kita activate dia punya MTP protokol lah. Hanya kes yang melibatkan politrauma dan hypovolemic shock yang sangat ni lah, yang patient yang sangat teruk, kita baru kita bagilah. Lepas tu selepas kita dah bagi MTP pada pesakit, keadaan pesakit bertambah bagus dah. Masa datang tu tekanan darah dia 90/53. Selepas kita bagi MTP, kita check dia punya, kita pantau dia punya vital sign dah meningkat kepada 110/70. Maksudnya peningkatan tunjukkan yang bagus lah. Lepas tu keadaan nadi pesakit jadi 105 berbanding dengan keadaan pasien datang 145. Bermaksud pesakit dah mengalami keadaan yang bagus. Dan dia punya, kita ambil sekali lagi dia punya full belakang, dan bila hemoglobin pesakit kembali ke paras normal daripada 4.6 kepada 12.6 liter lah. Jadi pesakit ni kita harus rujuk ke pakar perubatan dan pakar pembedahan untuk tindakan lanjut lah. Okay, ni saya punya kes tadi untuk politrauma lah. Okay, saya rasa segitu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar saya punya pendangan saya pada pagi ini. Yang